Hari ini kita akan sambung tajuk terakhir dalam tajuk pecahan, perpuluhan dan menyelesaikan dan peratus. Okey. Jadi hari ini menyelesaikan masalah. Okey, sebelum ni awak dah tahu macam mana kita dah belajar dulu menyelesaikan masalah dalam tajuk nombor bulat. Okey. Tapi hari ini sekejap Okey. Hari ini kita akan tengok macam mana awak tengok je gambar buku teks yang ada dekat awak punya handphone ataupun laptop. Okey. Okey, kita tengok contoh nombor 1, menyelesaikan masalah. Okey. Mic tutup siapa tu? Zara, mic tutup. Nur Zahra, mic tutup. Ada yang tak tutup mic lagi ni. Ni siapa ni? Zahra, Nur Zahra Andrian, siapa ni? Mic tutup. Okey, kita tengok contoh nombor 1. Okey. Kakak dia ni sedang membuat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1/4 kilogram cendawan dan 1/2 kilogram daging kisar. Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Okey. Benda pertama yang awak kena tahu, okey, untuk tajuk menyelesaikan masalah dalam tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus ni, dia ada dua je. Sama ada dia tambah ataupun dia tolak. Betul ada 3 ni. Dia tambah ataupun dia tolak. Dia tak ada operasi lain. Dia tak ada operasi darab, dia tak ada operasi bagi. Tambah ataupun tolak. Okey. Jadi sebelum awak nak putuskan sama ada nak buat tambah ataupun tolak, awak kena tahulah. Namanya kata kunci. Okey. Ini pun kita dah belajar. Kata kunci. Kita dah tahu dah. Apa benda kata kunci untuk tambah, apa benda kata kunci untuk tolak. Kalau awak tak ingat, awak kena tengok balik nota dalam buku tulis awak ataupun boleh Google kata kunci dalam menyelesaikan masalah. Okey. Seterusnya, kita tengok. Okey. Apa yang diberi apa yang diberi dekat sini 1/4 kilogram cendawan dengan 1/2 kilogram daging kisar. Okey. Apa yang dicari? Dicari tu apa benda yang diarahkan untuk kita. Biasanya dia dekat akhir ayat ataupun dekat soalan. Ni ni yang saya gariskan. Biru ni. Yang saya gariskan ni. Okey. Ni apa yang dicari. Jisim dua bahan yang dicampurkan. Okey. Jadi jisim, berapakah jisim dua bahan? Okey. Jadi dua ni maksudnya awak kena operasinya adalah tambah. Okey. Jadi 1/4 ni awak akan tambah dengan 1/2. Ini yang cara ni ini maksudnya nama dia ayat matematik. Okey. Namanya ayat matematik. Jadi ayat matematik dia mesti ada operasi. Okey, kalau ditambah awak kena buatlah 1/4 tambah 1/2.
Okey, ni namanya ayat matematik. Okey, barulah awak selesaikan. Awak dah tahu apa benda yang diberi 1 kilogram cendawan dengan 1/2 daging kisar. Apa arahan soalan? Dia nak cari GSIM. Berapakah GSIM? Dua bahan yang dicampurkan. Nama pun dicampurkan. Jadi awak kena tambah. Dicampurkan. Jadi bila dicampurkan awak kena tambahlah 2 GSIM. Jadi 1/4 tambah 1/2. Okey. Apa nak kena buat? Tambahlah. Jadi bila tambah, awak ingat balik macam mana nak kena tambah pecahan. Okey, jadi 1/4 tambah 1/2. Ingat, pecahan dan dalam tambah dan tolak pecahan, bawah mesti sama. Ni bawah ni. Ingat lagi tak? Okey, bawah ni mesti sama. Kalau tak sama, awak kena samakan. Okey, tak sama, awak kena samakan. Macam mana nak samakan? Okey, 4 dengan 2 tak sama. 1/4, 1/2. Jadi kita tengok nombor yang kecil. Okey, 4 dengan 2. Mana lagi kecil? 2. Jadi dalam sifir 2 ada tak 4? Ada. Okey, berapa nak dapatkan 4? Awak kena darab dengan 2. Okey, bila bawah darab 2, atas pun kena ikut yang bawah. Darab 2. Okey, bila dah selesai, sambung balik jalan kerjanya. 1/4 tambah. Jadi 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okey, jadi bawah dia dah sama. Bila bawah dah sama, senang je lah. Awak tambahkan yang atas, bawah sama 4. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi jawapannya 3/4. Okey, senang? Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, Ellie ingin membuat alas meja. Okey, dia ada 3/5 meter kain sahaja. Dia memerlukan 9/10 meter kain. Berapa panjang kain yang perlu dibelinya? Okey. Okey. Diberi, kalau awak tengok diberi ada 2/5 kain. Dia perlukan 9/10 kain. Okey, jadi ada yang kurang lagi. Baru ada 9/10, baru ada 2/5. 9/10 dia perlukan. Okey, yang dicari, awak tengok yang dicari panjang kain yang perlu dibeli. Ini awak ambil dekat akhir soalan sini. Panjang kain yang perlu diberi. Ni. Okey, yang dicari. Okey. Ingat cara ni adalah namanya ayat matematik. Okey. Dalam tajuk ni cuma ada 2 je, tambah dan tolak. Jadi ayat awak kena tahulah apa benda yang nak kena tambah, apa benda yang nak kena tolak. Okey. Jadi 9/10 ni dia perlukan. Okey, dia baru ada 2/5. Jadi kurang lagi. Jadi bila kurang awak kena tolak lah. Jadi 9/10 tolak dengan 2/5. Sama juga jalan kerjanya. Barulah awak buat jalan kerja. Okey, 9/10 tolak 2/5. Sama macam yang tadi. Okey, tambah dan tolak pecahan bawah mesti sama. Sekarang ni dia tak sama, awak kena samakan. Okey, 10 dengan 5. Okey, 10 dengan 5. Mana yang kecil? 5. Dalam sifir 5 ada tak 10? Ada. Okey, jadi 5 kali berapa 10? 5 kali 2. Bawah 2, atas pun kena ikut yang bawah. Kalau bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Okey, jadi 9/10 tolak 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Jadi bawah dia dah sama. Bila bawah dah sama, senanglah kerja kita. Okey, jadi 9 tolak 4, 5, 10 samakan. Jadi 5/10. Jadi bila 5/10 ni boleh dimudahkan. Awak kena tengok. Boleh dimudahkan ke tak ataupun dikecilkan. Okey. Sekarang ni dia boleh dikecilkan. 5/10 awak kecilkan guna sifir 5. Okey, jadi 5/10 guna sifir 5. 5 kali berapa 5? 5 kali 1. 5 kali berapa 10? 5 kali 2. Jawapannya 1/2.
Okey. Awak kena tahu macam mana nak apa yang diberi ni, apa yang dicari dengan cara. Cara ni ayat matematik. Okey. Tu awak kena tahu dalam soalan. Jadi daripada soalan tu awak kena faham. Kalau awak tak faham, awak tak tahu apa nak buat, nak tambah ke, nak tolak. Okey. Okey, tadi kita dah tengok contoh pecahan, tambah dan tolak pecahan. Okey, yang ni kita tengok contoh dalam perpuluhan pula. Okey, Hakim memancing 0.9 kilogram udang galah. Suresh memancing 0.55 kilogram udang galah. Apakah beza? Ada perkataan beza. Kalau ada perkataan beza, maksudnya operasinya adalah tolak. Okey, tolak. Jadi awak kena susun. Ini namanya ayat matematik. Susun ayat matematik. Jadi bila tolak, kena tolaklah nombor yang besar, tolak yang nombor yang kecil. Apa yang dicari? Beza jisim udang galah. Salin ayat ni. Apa yang dicari? Beza jisim udang galah. Diberi Hakim yang ni, Suresh 0.5. Yang ni sama. Okey. Jadi antara 0.5 dengan 0.55 mana yang lagi besar? Jangan awak tengok nombor tu banyak, awak cakap 0.55 tu lagi besar daripada 0.9. Jadi awak buat susun macam ni pula. 0.55 tolak 0.9. Salah. Okey, awak kena tahu mana satu yang besar, mana satu yang kecil. Jadi bila disusun 0. yang ni 0.9 tolak 0.55. Okey. Ingat, tempat yang tak ada nombor, awak mesti letak 0. Okey. Tempat ni tak ada nombor ni, atas 5 ni tak ada nombor. Letak 0. Okey, letak 0. Lepas tu tolak seperti biasa. Okey, 10 tak boleh tolak 5, awak kena pinjam dengan 9. 9 tinggal 8, 10 dia 0 dia jadi 10. Baru boleh tolak. 10 tolak 5, 5, 8 tolak 5, 4. Titik mesti sama. Okey, 0.4. Silap. 0.35. Okey. Faham setakat ni? Faham. Faham? Faham. 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 Okey. Right, dah. Okey, seterusnya. Saya lompat terus dekat tak nak lompat lah. Okey. Yang ni contoh yang keempat. Okey, panjang seutas rantai tangan ialah 0.17. Panjang seutas rantai leher ialah 0.38 lebih daripada panjang seutas rantai tangan. Berapakah panjang seutas rantai leher? Jadi awak kena ingat, panjang seutas leher ni dia rantai leher lagi panjang daripada rantai tangan. Jadi berapa panjang rantai tangan tu? 0.17. Okey. 0.38 ni bukan panjang rantai leher. Okey, 0.38 tu adalah panjang rantai leher lebih daripada rantai tangan. Okey. Jadi macam mana kita nak dapat? Soalan dia, berapakah panjang seutas rantai leher ni? Okey. Ayat matematik, ni ayat matematik dia. Okey, ni ayat matematik. Okey. 0.17 tambah 0.38. Okey. Kenapa? Sebab ada perkataan lebih daripada. Bila lebih, maksudnya awak kena tambah. Ada perkataan lebih daripada yang ni.
Dia perkataan lebih daripada. Jadi bila lebih daripada operasinya adalah tambah. Apa yang awak kena tambahkan? 0.17 ni tambahkan dengan 0.38. Right? Okay, awak tambah je lah. 0.17 tambah 0.38. Tambah macam biasa. 8 tambah 7, 15. 3, 4, 5. Jadi 0.55. Dia punya panjang seutas rantai leher. Okey. Okey. Cuba tengok dekat selesaikan masalah soalan A. Okey, dekat skrin awak tu. Okey, soalan A. Kita nak tengok. Dalam sebuah taman, 1/4 daripada kawasannya dipenuhi dengan tumbuhan berbunga. 3/8 ialah kawasan tumbuhan tidak berbunga. Berapakah jumlah kawasan yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan? Okey. Apa yang diberi? Nombor 1. Siapa boleh bagi tahu apa yang diberi? Boleh buka mic nak jawab. Apa yang diberi dekat soalan tu? Ada dua nombor. Cuba awak tengok. Nombor tu apa yang diberilah. Siapa nak jawab? Apa yang diberi tu? Kat soalan A ni, Cepat, siapa nak jawab? Buka mic, boleh jawab. 1/4. Tak ada. 1/4. Okay, yang pertama 1/4. 1/4 ni apa? 1/4 ni apa? Baca sampai habis. Sebuah taman yang 1/4 tu apa? sebuah taman. Sebuah taman. Salah. 1/4 Kawasannya. Kawasan tumbuhan berbunga. Okey. Yang kedua, 3/8 kawasan Kawasan tumbuhan. Tidak berbunga. Ni awak kena tahulah apa yang diberi. 1/4 kawasan tumbuhan berbunga. 3/8 kawasan tumbuhan tidak berbunga. Okey. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Dicari nak tengok dekat mana? Hujung soalan. Apa yang dicari? Yang dipenuhi tumbuhan. Tak lengkap. Jumlah kawasan. Jumlah kawasan yang dipenuhi tumbuhan. Ni ayat dia. Okey. Itu yang dicari. Ini nombor 2. Apa yang dicari. Okey. Seterusnya, ayat matematik. Apa ayat matematik dia? Nombor 3. Ayat matematik. Apa ayat matematik dia? Siapa boleh beritahu? Apa ayat matematik dia?
Seorang pun tak dapat jawab. Ayat matematik dia apa? Satu per 4 tambah 38. Ha. Tiga per Beramai-ramai ni seorang dia yang jawab. Okey, 1 Azmi. per 4 tambah 3 per 8. Sama dengan berapa? Okey, tu namanya ayat matematik. Barulah bila awak dah dapat ayat matematik ni, barulah kita boleh selesaikan. Okey, macam mana nak selesaikan? Jadi kita selesaikanlah. Tadi 1 per 4 tambah 3 per 8. Jadi awak selesaikan. 1 per 4 tambah 3 per 8. Okey, ingat dalam tambah dan tolak awak kena samakan bawah. Tolak pecahan awak kena samakan bawah. Sekarang bawah dia tak sama. Ada 4 dengan 8. Jadi 4 dengan 8 mana lagi kecil? 4. 8 lagi kecil. 4 lagi kecil. Ha, jadi 4 boleh sama tak dengan 8? Boleh. Guna sifar 4. 4 kali berapa 8? 4 kali berapa 8? 4 kali 2. 8. Jadi atas ikut yang bawah. Darab 2. Sama. Okey. Lepas tu jalan kerja seterusnya. Darab je lah. 2 per 8 tambah 3 per 8. Okey. Bila bawah dah sama, biarkan yang bawah. Jadi 2 tambah 3, 5 per 8. 5 per 8 ni dah tak boleh kecilkan lagi lah. Tak boleh kecilkan lagi. Jadi jawapannya 5 per 8. Kalau dia boleh kecilkan ataupun dia boleh mudahkan, awak kena kecilkan ataupun awak kena mudahkan. Okey, jadi jawapannya tadi 5 per 8. Okey. Soalan B. Okey, soalan B. Ada dua. Okey, tengok soalan B. Okey, soalan B. Ada 2 paket gula-gula. Sifar poin sifar 9. Ada 2 paket gula-gula yang masing-masing. Sekejap Ada 2 paket gula-gula yang masing-masing berjisim 0.17 dan 0.08. Berapakah beza jisim kedua-dua paket gula-gula itu? Sifar Apa yang poin diberi? sifar 9. Apa yang diberi? Soalan nombor B. Ada 2 paket gula-gula yang masing-masing berjisim sifar. Paket gula-gula. Okey, ada 2. 1 0.17 dan 0.08. Okey. Apa yang dicari? Ditolak. Bukan, apa yang dicari? Dicari. Apa yang dicari? Beza. Okey, beza jisim kedua-dua paket gula itu. Okey. Ayat matematik dia? Sifar 8 ni. Sifar poin Sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan 17 ditolak sifar perpuluhan 08. Okey, sifar perpuluhan 17 tolak sifar perpuluhan sifar 8. Jadi awak tolak kat sini. Okey, sifar perpuluhan 17 tolak sifar perpuluhan sifar
Kena tolak. Kenapa tolak? Sebab ada perkataan beza. Okey, 7 tolak 8 tak boleh. Kena pinjam dengan 1 tinggal sifar. 7 jadi 17. Okey, 17 tolak 8, 9. Okey. Jadi jawapannya sifar perpuluhan sifar 9. Okey. Okey, untuk latihan hari ni, awak buat latihan muka surat 73 dan 74. Okey, sebelum buat latihan, dengar. Ada orang, dia masuk Google Meet ni, tapi latihan tak buat. Baik tak payah pergi masuk Google Meet ni, latihan tak buat, tak hantar. Ramai yang macam tu. Masuk Google Meet, tapi latihan tak buat. Awak punya kehadiran dikira bila latihan awak dihantar. Okey. Google Meet awak ikut ke tak ikut ke, saya tak kira. Bila awak hantar latihan, baru saya kira awak hadir. Okey. Ingat. Latihan buku aktiviti muka surat 73 dengan 74. Okey. Dekat okey. Yang ini awak isilah. Tadi kita dah buat. Okey, yang dicari ni kita dah tengok yang diberi apa, yang dicari apa, ayat matematik dia apa. Jalan kerja buat dekat tempat kira ni. Ini tempat buat jalan kerja. Jawapan kat sini. Jawapan dekat sini. Ni jawapan. Okey, ni jalan kerja. Jalan kerja kena tunjukkan. Okey, kena tunjukkan. Kalau ditambah, awak buat tambah. Kalau ditolak, awak buat tolak. Okey, sama juga dengan soalan nombor 2. Sama juga dengan soalan nombor 2. Seterusnya, muka surat 74 pun sama. Ada 2 muka surat 73 dan 74. Okey. Kawasan yang petak besar ni tempat awak buat jalan kerja. Okey. Tempat awak buat jalan kerja ni. Ini jalan kerja. Tunjukkan. Sama ada dia tambah ataupun dia tolak. Dia tak ada lain. Tambah ataupun tolak sahaja. Alright. Okey, ada soalan? Ada. Tak, cikgu faham. Tak ada. Tak, cikgu faham. Tak ada. Saya memang faham. Awak lah cakap saya faham. Cikgu faham buat apa? Saya dah memang faham. Lepas tu saya ajar awak. Saya faham lah, cikgu. Okey, ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada soalan. Awak boleh buat latihan. Lepas buat latihan tu, hantar melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Okey, saya dah masukkan dekat dalam Google Classroom. Okey, tolong buat latihan, hantar. Hantar hari ni bagus, jangan hantar esok. Ada hantar hari Isnin depan baru nak hantar, pun ada juga. Lambatlah, bila lambat nanti kehadiran awak saya letak lambatlah lewat. Okey. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, tolong buat latihan, lepas tu hantar. Bye, cikgu. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan pun sama, Google Meet juga Minggu depan tajuk baru, tajuk wang. Okey, tajuk baru, tajuk wang. Baru tajuk wang minggu depan. Okey. Okey. Sekolah boleh tambah tak?